Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara selawat yang masyhur tersebar ialah selawat Nurul Anwar. Boleh saja buat pencarian di Google, akan ditemui banyak laman web atau image tentangnya. Ramai yang mengamalkannya, bahkan mungkin ada di kalangan para penonton rahimahullah yang mengamalkannya atau mengenali seseorang lain yang mengamalkannya. Sesiapa yang membaca selawat ini kononnya akan mendapat sekian-sekian fadilat. Laman web yang berbeza akan menjanjikan fadilat yang berbeza. Contohnya ialah apa yang tertulis di sebuah laman web di laptop saya sekarang ini. Saya bacakan ya. Fadilat selawat ini kononnya, pertama, jika membaca setiap solat fardu, agaknya selepas setiap solat fardu, insya-Allah terhindar dari mara bahaya. Kedua, beramal membacanya 40 kali atau 100 kali setiap hari, insya-Allah memperolehi rezeki zahir dan batin, makbul segala hajat dan memperolehi cahaya ilahi. Ketiga, amalkan membaca 21 kali setiap kali ke tempat kerja untuk memperolehi kedudukan dalam jabatan kerja. Naik pangkat kan? Keempat, amalkan 7 kali setiap kali ingin tidur. InsyaAllah terhindar dari sihir. Kelima, selawat ini mujarab sekali untuk memenuhi hajat, mengusir kesusahan, menolak bencana dan mendapat cahaya. Khasiatnya multifunction. Tu dia. Okey. Pada kesempatan ini, ayuh kita sama-sama semak selawat Nurul Anwar untuk memerhatikan apakah ia sesuatu yang selari dengan Al-Quran, As-Sunnah dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau sebaliknya. Sebelum itu, sedikit pendahuluan atau mukadimah. Selawat yang terbaik, lagi tiada tandingannya, lagi disukai dan diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lagi confirm mendapat fadilat-fadilat yang dijanjikan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis baginda yang sahih, ialah selawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam solat, dalam tasyahud akhir tu kan. Bahkan terdapat petunjuk bahawa lafaz selawat ini adalah daripada wahyu Allah. Kerana apabila para sahabat radhiyallahu anhum bertanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimanakah cara berselawat kepada baginda, baginda terdiam sebentar. Kemudian barulah menjawabnya. Terdiamnya itu mengisyaratkan baginda menunggu wahyu tentang bagaimanakah lafaz selawat tersebut. Sila rujuk hadisnya dalam Sahih Muslim, hadis nombor 613 atau penomboran lain hadis nombor 405. Adapun selain itu, maka dibolehkan menyusun selawat sendiri kerana selawat asalnya adalah doa dan kita berdoa kepada Allah agar dilimpahkan rahmat dan berkat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memandangkan ia adalah doa, maka kita dibolehkan menyusun lafaz selawat sendiri sebagaimana kita dibolehkan menyusun lafaz doa tersendiri. Pun begitu, saya ulangi, saya tekankan, sebagaimana doa terbaik ialah apa yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka demikian juga selawat yang terbaik adalah apa yang terkandung dalam As-Sunnah, yang ini selawat Ibrahimiyah. Cuma dalam rangka menyusun lafaz selawat yang tersendiri, ada 4 syarat yang perlu dipenuhi terlebih dahulu. Pertama, lafaz selawat yang disusun itu tidak mengandungi unsur syirik atau unsur yang boleh membawa kepada syirik. Contoh yang masyhur ialah selawat tafrijiyah. Satu selawat yang satu lagi masyhur di Malaysia. Saya alhamdulillah telah membuat video menjelaskan kesalahan selawat tafrijiyah ini atau juga dikenali sebagai selawat nariyah. Link bagi video itu dalam kotak description. Tentang selawat tafrijiyah ini, ada pihak yang berkata ia tidak syirik. Menariknya, pihak yang berbeza memiliki penjelasan yang berbeza bagi membela selawat ini. Ini pengalaman saya bila lama dulu saya buat video menerangkan kesalahan selawat ini.
Maka ada pihak-pihak, ada ustaz-ustaz yang berkata tak, ia tidak syirik. Dan mereka menjelaskan kenapa. Menariknya, macam saya kata, orang yang berbeza, ustaz yang berbeza, laman web yang berbeza akan memberi penjelasan yang berbeza. Macam tak ada kata seragam, macam masing-masing cuba nak membeza, masing-masing cuba nak membela dengan hujah, asalkan boleh bela. Padahal macam kalau benda tu betul, hujah untuk membelanya pun betul. Bukannya orang lain cakap lain, orang lain cakap lain. Okey. Dan yang diambil kira bukanlah apa yang dikatakan oleh pembela selawat, tetapi apakah kefahaman, apakah keyakinan orang awam yang mengamalkan selawat tersebut. Sebab macam saya kata, selawat tafrijiyah itu masyhur. Buat orang menyanyi di sekolah, menyanyi di pejabat, jadi nasyid, jadi itu, jadi ni. Di kalangan orang awam tu, apakah keyakinan mereka apabila membaca selawat tersebut? Tidak diragukan, pasti ada yang benar-benar beranggapan selawat itulah yang akan membantu mereka dengan sekian-sekian hajat. Apatah lagi, kononnya dibaca 4,444 kali akan tercapai sekian-sekian hajat. Mana mari nombor 4,444 kali tu? Kemudiannya, banyak sangat tu 4,444 kan? Boleh pula ada shortcut. Yang ini, himpunlah 100 orang, setiap orang baca 44 kali. Ke something like that. Boleh ada shortcut tu. Okey. Dalam link video saya yang saya berikan tu, tentang hukum selawat tafrijiyah, lihat dalam kotak description-nya. Bukan video ini, tetapi video itu dalam kotak description ada link rujukan lanjut tentang di manakah letaknya syirik bagi selawat itu yang dijelaskan oleh para ulama. Okey, tak apa. Jika hendak dikatakan bahawa terhadap selawat tafrijiyah ini terdapat perbezaan pendapat, sama ada syirik atau tidak, okeylah, kita bagi chance lah, kita meraihkan perbezaan pandangan kan. Sikap yang selamat ialah menjauhinya, kerana kita sebenarnya tidak perlu, tidak mahu bermain-main berhampiran sempadan kawasan larangan. Ayuh kita ulang kaji hadis yang masyhur di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesungguhnya perkara yang halal itu jelas, perkara yang haram itu jelas. Di antara kedua-duanya terdapat perkara samar-samar yang tidak diketahui hukumnya oleh kebanyakan manusia. Maka sesiapa yang membenteng dirinya daripada perkara yang samar-samar, maka dia sebenarnya memelihara agamanya dan maruahnya. Sebaliknya, sesiapa yang menjerumuskan dirinya ke dalam perkara yang samar-samar, dia sebenarnya menjerumuskan dirinya ke dalam perkara yang haram. Sebagaimana pengembala yang mengembala ternakannya di sekitar kawasan larangan, lambat laun dia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah sesungguhnya bagi setiap raja ada kawasan larangannya. Ketahuilah sesungguhnya kawasan larangan bagi Allah adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh badan terdapat seketul daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh badannya. Namun jika ia rosak, maka rosaklah seluruh tubuh badannya. Ketahuilah daging itu ialah hati. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Hadis nombor 2996 atau nombor 1599. Juga merupakan hadis ke-6 daripada hadis 40 Imam An-Nawawi. Ringkasnya, apakah perkara yang menyebabkan syirik? Jelas. Apakah perkara yang mentauhidkan Allah? Jelas. Antaranya ada perkara yang sama-sama, macam selawat tafrijiyah ni, maka tinggalkanlah ia. Tak perlu pun sebenarnya. Kita tak perlu pun sebenarnya, ya. Okey, itu syarat yang pertama, di mana lafaz selawat yang dibuat-buat sendiri itu tidak mengandungi unsur syirik atau unsur yang boleh membawa kepada syirik. Syarat yang kedua, lafaz selawat yang dibuat itu tidak mengandungi unsur-unsur yang menyelisihi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketiga, lafaz selawat tersebut tidak mengandungi pujian yang melampaui batas ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana baginda tidak menyukainya dan ia membuka pintu ke arah mempertuhankan Rasulullah. Ini berdasarkan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Hadis nombor 3189 atau penomboran lain nombor 3445, di mana baginda bersabda, maksudnya, janganlah berlebih-lebihan memuji aku sebagaimana kaum Nasrani, yakni Kristian, berlebih-lebihan memuji
Okay, Ibni Maryam, yakni Nabi Isa Ibnu Maryam. Kerana sesungguhnya aku tidak lain adalah hamba-Nya, maka berkatalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Oleh itu, jika seseorang itu benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia membuktikannya bukan dengan menyusun atau membaca selawat yang melambung-lambung pujiannya ke atas Rasulullah, tetapi sederhana pujiannya ke atas Rasulullah. Kita tidak mahu amalan selawat ini bertahap-tahap menjadi amalan yang mempertuhankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kaum Nasrani bertahap-tahap memuji dan menyanjung Nabi Isa alaihissalam sehingga akhirnya mempertuhankan baginda sebagai anak Tuhan. Subhanallah. Keempat, tidak boleh berkeyakinan selawat itu akan menghasilkan sekian-sekian keutamaan atau ganjaran, kerana Allah dan Rasul-Nya tidak pernah menjanjikan keutamaan dan ganjaran bagi lafaz selawat seperti itu. Ini sebagaimana fadilat selawat Nurul Anwar yang saya bacakan tadi. Semua fadilat itu tidak berasal daripada Al-Quran dan Sunnah, tidak berasal daripada Allah dan Rasul-Nya, tidak pernah dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ia adalah rekaan orang yang ingin memasyhurkan selawat tersebut. Marketing strategi namanya kan. Baik, 4 syarat ini adalah penting untuk kita tahu kerana para pencinta bid'ah, mereka sering berkata Wahabi melarang selawat buatan sendiri. Entahlah siapa Wahabi itu, tetapi yang penting untuk diketahui ialah yang dilarang bukan membuat lafaz selawat sendiri, tetapi membuat lafaz selawat yang tidak menepati 4 syarat yang saya sebutkan di atas. Baik, sekarang ayuh kita baca selawat Nurul Anwar dan maksudnya. Kemudian kita semak satu persatu rangkapnya. Apakah selari atau menyalahi Al-Quran, As-Sunnah dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memandangkan saya akan menyimak satu persatu lafaz, satu persatu rangkap daripada lafaz selawat tersebut, video ini akan menjadi agak panjang. Jadi bagi para penonton, sila adjust playback speed sebab saya cakap slow saja untuk semua orang. Tetapi siapa yang dapat proses laju, sila adjust playback speed supaya bersesuaian dengan kadar kefahaman anda. Okey, ayuh kita semak atau ayuh kita jadikan selawat ini sebagai satu latihan ilmiah. Macam mana tu? Okey, caranya, tuan-tuan dan puan-puan pause video ini, cari di Google selawat Nurul Anwar, baik image mahupun laman web, baca dan cuba buat semakan sama ada ia menepati atau menyalahi 4 syarat yang saya sebutkan di atas. Ini bagi yang belum hafal ya. Yang sudah hafal tu cuba fikir-fikir. Yang aku baca selama ni selari atau bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Selari atau bertentangan dengan 4 syarat yang saya sebutkan di atas. Kemudian bandingkan dengan penjelasan saya dalam video ini. Okey, baik. Jadi sekarang saya bacakan lafaz selawat itu dan juga terjemahannya. Okey, lafaz selawat Nurul Anwar ini ialah Allahumma salli ala nuril anwari wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Okey, yang bermaksud, ya Allah, limpahkanlah selawat atas cahaya dari segala cahaya, rahsia dari segala rahsia, penawar duka dan kebingungan, dan pembuka pintu kemudahan, Sayyidina Muhammad, manusia pilihan, juga kepada keluarganya yang suci dan sahabatnya yang baik atau yang terpilih, sebanyak jumlah kenikmatan Allah dan karunia-Nya. Okey, ayuh kita semak maksud lafaz selawat ini serangkap demi serangkap. Baik, rangkap pertama, ya Allah, limpahkan rahmat kepada cahaya dari segala cahaya. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah cahaya. Baginda adalah manusia biasa seperti mana kita semua, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 110 surah Al-Kahf, surah ke-18
yang kita biasa baca pada malam atau siang Jumaat, di mana Allah Subhanahu Taala berfirman, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid." Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku tidak lain, hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Oleh itu, Rasulullah adalah manusia seperti kita, memiliki ibu dan ayah, dilahirkan oleh ibunya, makan dan minum, tidur dan jaga, sihat dan sakit, kenyang dan lapar, bernikah dan memiliki keinginan hubungan seksual. Cuma, sudah tentu baginda adalah manusia yang lebih baik daripada kebiasaan kita dari sudut kecerdasan akal, ketajaman minda, kecergasan fizikal, pengawalan nafsu, berakhlak mulia dan lain-lain. Fakta penting di sini, sebagaimana firman Allah, ialah mislukum. Ana basyarum mislukum, bahawa baginda ialah manusia seperti kita dan bukannya cahaya. Perbezaan baginda dengan kita ialah baginda dikurniakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada yang berkata, nur yang dimasukkan dalam selawat ini ialah nur hidayah, cahaya hidayah. Saya berkata, jika demikian, adakah bererti ada banyak hidayah? Kerana selawat ini menyebut cahaya dari segala cahaya. Bererti hidayah dari segala hidayah. Ada banyak hidayah ke? Sementara hidayah hanya satu, yang ini hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru rangkap pertama selawat ini menyalahi ayat 110 surah Al-Kahf. Tidak sekadar itu, apabila dikatakan baginda ialah cahaya dari segala cahaya, ia mengisyaratkan kepada akidah Nur Muhammad. Ini adalah satu akidah yang bid'ah lagi sesat. Telah saya jelaskan kesalahannya berserta dalil-dalilnya dalam buku 90 pelajaran tentang bid'ah. Maksud dari dalil di sini ialah pihak yang pro kepada akidah Nur Muhammad, mereka memiliki beberapa ayat Quran hadis yang mereka jadikan dalil kepada akidah Nur Muhammad. Jadi saya telah pun menjawab dan membuat bantahan ilmiah ke atas dalil-dalil tersebut. Sila rujuk dalam buku saya 90 pelajaran tentang bid'ah. Okey, kita masuk rangkap kedua daripada selawat itu, yang ini rahsia dari segala rahsia. Tidak ada rahsia bagi diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua manusia dan jin, baik yang muslim dan non-muslim, dan juga para malaikat mengetahui tentang baginda. Kita yang tidak hidup bersama dengan baginda juga mengetahui tentang baginda secara terperinci melalui riwayat-riwayat hadis. Jika yang dimaksudkan ialah mengetahui rahsia yang ghaib, ia menyalahi ayat 50 surah Al-An'am, surah yang ke-6, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaib." Bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak mengatakan kepada kamu bahawa perbendaharaan Allah ada di sisiku, dan aku pula tidak mengetahui perkara-perkara yang ghaib. Sangat jelas ya. Wala a'lamul ghaib. Dan aku tidak mengetahui perkara-perkara ghaib. Juga menyalahi ayat 188 surah Al-A'raf, surah yang ke-7, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khairi wa ma massaniyas su'. In ana illa nazirun wa basyirun liqaumin yu'minun." Bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak berkuasa mendatangkan manfaat bagi diriku dan tidak dapat menolak mudarat kecuali apa yang dikehendaki Allah. Dan kalaulah aku ni mengetahui perkara-perkara ghaib, tentu aku akan mengumpulkan dengan banyaknya benda-benda yang mendatangkan faedah, dan tentulah aku tidak ditimpa kesusahan.
Aku tidak lain hanyalah pesuruh Allah. Aku tidak lain hanyalah pesuruh Allah yang memberi amaran bagi orang-orang yang ingkar dan membawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Contohnya apabila Rasulullah SAW keluar ke Taif untuk berdakwah. Kalau Rasulullah mengetahui perkara gaib, kalau Rasulullah mengetahui mereka akan baling batu kepada Rasulullah sampai cedera apa semua, nescaya Rasulullah tak payah pergi ya. Tak payah pergi sebab dah tahu dah apa akan berlaku. Dah tahu dah perkara gaib, nanti mereka baling batu. Okey, kalau dalam perang Uhud Rasulullah tahu akan kalah kerana sebab-sebab ini, awal-awal lagi baginda akan bagi tahu. Kalau Rasulullah mengetahui perkara gaib, akan adanya orang Yahudi yang meracuni makanan, adanya orang Yahudi yang mahu mesihirkan baginda, nescaya daripada awal lagi baginda akan mengelaknya. Tetapi baginda tidak melakukan sedemikian kerana baginda tidak mengetahui perkara gaib, kecuali dalam beberapa perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan kepada baginda. Justru diulangi, Rasulullah SAW tidak mengetahui rahsia gaib, melainkan apa yang Allah wahyukan kepadanya. Okay? Kerana baginda adalah manusia yang diberikan wahyu, sebagaimana ayat 110 surah Al-Kahf yang kita baca tadi. Okey, jika yang dimasukkan ialah ada syariat yang rahsia di sisi baginda yang tidak disampaikan, maka ia menyalahi ayat 67 surah Al-Ma'idah, surah yang ke-5, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhar rasulu baligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Bermaksud, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu, dan jika engkau tidak melakukannya, yakni tidak menyampaikan semuanya, maka bermakna tiadalah engkau menyampaikan risalahnya, dan Allah jualah akan memeliharamu dari kejahatan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada kaum yang kafir. Tentang ayat ini, Aisyah radhiyallahu anha pernah menegaskan, sesiapa yang menceritakan atau berkata kepada kamu bahawa Nabi SAW menyembunyikan sesuatu daripada wahyu Allah, maka janganlah membenarkannya. Ini kerana sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, lalu beliau membacakan ayat 67 surah Al-Ma'idah di atas. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, hadis nombor 6977, atau penomoran lain hadis nombor 7531. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah bersabda, dalam sebuah hadisnya, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa waqad buyyina lakum. Bermaksud, tidak ada tertinggal apa-apa yang dapat mendekatkan ke syurga dan menjauhkan daripada neraka, melainkan sungguh telah aku jelaskan kepada kalian. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Kabir, dan ia dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Silsilatul Ahadis As-Sahihah hadis nombor 1803. Justru tidak ada ajaran rahsia yang disembunyikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya telah baginda sampaikan dan semuanya telah sampai kepada kita. Okey. Jadi rangkap pertama no, rangkap kedua no, kedua-duanya menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah, dan rangkap pertama itu juga menyelisihi akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, di mana Ahli Sunnah wal Jamaah tidak meyakini bahawa baginda ini diperbuat daripada nur ataupun apa-apa yang ada kaitan dengan Nur Muhammad. Bila saya sebut akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, kena bezakan tau dengan so-called Asy'ariyah sekarang ini. Mereka sebut Asy'ariyah, tapi bila ada orang sebar-sebarkan Nur Muhammad, atau di kalangan mereka sendiri ada yang menyebarkan Nur Muhammad, mereka tak berkata apa-apa. Padahal Asy'ariyah yang original, yang tulen pun
mereka juga menolak akidah Nur Muhammad. Jadi berhati-hati dengan so-called Asy'ariyah pada masa kini. Mereka bukanlah Asy'ariyah yang asal. Bagi mereka Asy'ariyah hanyalah sifat 20. Itu saja. Yang lain-lain tu nak buat akidah apa pun silakanlah. Asalkan jangan disentuh sifat 20 tersebut. Okey, kita masuk ke rangkap ketiga pula. Okey. Penawar duka dan kebingungan. Baca selawat ni ya. Hairan kan, bagaimana mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penawar kedukaan dan kebingungan, sementara baginda sendiri pernah mengalami kedukaan dan kebingungan. Dan apabila baginda menghadapi kedukaan dan atau kebingungan, penawarnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala, adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalilnya, okey, ingat tak surah apa yang ada menyentuh tentang kedukaan dan kebingungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, surah yang pendek, termasuk surah yang lazim dibaca dalam juz amma. Selalu baca kan? Okey, kenal tak surah itu? Surah nombor 93. Apakah itu? Surah Ad-Duha, di mana Allah Subhanahu Taala berfirman, ataupun saya jelaskan terlebih dahulu latar belakangnya. Ketika fasa-fasa awal penerimaan wahyu, diriwayatkan ada satu ketika wahyu terhenti agak lama. Okey, para ahli sirah berbeza pandangan bilakah setepatnya tempoh itu, tetapi pada fasa-fasa awal penerimaan wahyu ada seketika ia terhenti agak lama dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula merasa duka ataupun sedih sebab wahyu lama terhenti. Kemudian kaum musyrikin Mekah pula berkata Allah telah meninggalkan Muhammad, telah benci kepada Muhammad. Maka Allah menurunkan surah Ad-Duha dan penurunan surah ini menggembirakan kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuh kita baca 3 ayat yang pertama daripada surah Ad-Duha, yang ini surah yang ke-93, di mana Allah SWT berfirman, "Wadduha walaili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Bermaksud demi waktu duha dan malam apabila ia sunyi sepi, Tuhanmu, wahai Muhammad, Tuhanmu tidaklah meninggalkanmu dan tidaklah pula benci kepadamu. Okey, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini bagi menjawab tuduhan kaum musyrikin Mekah yang berkata Tuhanmu telah meninggalkan kamu wahai Muhammad, tengok lama wahyu tak turun, dan telah membenci kepada kamu. Maka Allah menurunkan ayat ini, menurunkan surah ini, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan surah ini, surah Duha ini kembali menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapalah tak gembira kalau diturunkan satu surah khas untuk dirinya, ya. Kemudian kalau kita rujuk ayat yang ke-7, okey, Allah SWT berfirman, wa wajadaka dhallan fahada, dan didapatinya engkau, dhallan ni bukanlah sesat tetapi tercari-cari. Kalau kita rujuk terjemahan rasmi bahasa Indonesia terhadap terjemahan Al-Quran, disebut sebagai kebingungan. Dan didapatinya engkau kebingungan lalu diberikan hidayah. Okey, jadi ada satu surah yang menyentuh tentang kedukaan Rasulullah, ada satu surah yang menyentuh tentang kebingungan Rasulullah. Okey, lalu Allah memberinya hidayah. Justru berdasarkan surah Ad-Duha ini, apabila kita kedukaan atau kebingungan, pohonlah, mintalah, berdoalah penawarnya daripada Allah Azza wa Jalla. Ini kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah kedukaan dan atau kebingungan, lalu penawarnya, solusinya adalah daripada Allah Azza wa Jalla. Sudah tentu apabila kita berdoa, Allah tak adalah turunkan sebuah surah khas untuk kita kan, tetapi Allah pasti akan berikan penawarnya dengan cara-cara yang layak baginya. Justru yang penting di sini, penawar bagi kedukaan dan atau kebingungan bukanlah dengan selawat Nurul Anwar, tetapi dengan berdoa kepada Allah. Selain surah Ad-Duha, kalau kita kaji Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala juga diriwayatkan pernah menggembirakan Rasulullah SAW dengan ataupun melalui surah Al-Kautsar, ayat 13 surah Muhammad,
dan peristiwa Isra Mi'raj. Okey, boleh kaji tentang sebab-sebab di sebalik penurunan surah Al-Kautsar, ayat 13 surah Muhammad, dan juga di sebalik peristiwa Isra Mi'raj. Yang pentingnya Rasulullah sendiri SAW pernah kedukaan, pernah kebingungan, lalu penawarnya adalah daripada Allah. Justru bagaimana mungkin seseorang itu mengharapkan penawar kepada kedukaan, kebingungan itu daripada Rasulullah, padahal Rasulullah sendiri pernah mengalaminya, dan penawarnya, solusinya adalah daripada Allah, bukan daripada diri baginda sendiri. Okey, kita masuk rakaat keempat. Saya laju sikit, tak apa, boleh ya? Sebab nanti panjang sangat video ni. Rakaat keempat pula menyatakan bahawa membaca selawat ini pembuka pintu kemudahan. Ini adalah satu lagi rangkap yang menyalahi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kerana apabila kita menghadapi kesusahan, kesukaran, demikian juga seperti kes rangkap ketiga tadi, menghadapi kedukaan dan kebingungan, akidah kita ialah berdoa kepada Allah dan bukannya berselawat kepada Rasulullah. Kemudian meyakini pula dengan selawat itu akan terbuka pintu kemudahan, juga menjadi penawar segala kedukaan dan kebingungan. Kita baca balik tadi ya. Wa tiryaqil aghyar wa miftahil babil yasar. Kan, penawar kepada kedukaan dan kebingungan, dan miftahi pembuka babi, yang ini pintu babil yasar, pintu kesenangan. Mungkin ada yang berhujah ini adalah doa kepada Allah dengan bertawasul kepada amal soleh, di mana amal soleh itu ialah selawat kepada Rasulullah. Kita baca selawat ni, lalu kita sebenarnya menjadikan selawat ini satu amal soleh. Okey, kita berdoa kepada Allah, bertawasul kepada dengan amal soleh yang ini berselawat. Macam mana tu? Okey, hujah ini dibantah bahawa berdoa dengan bertawasul kepada amal soleh ada caranya. Saya ada membuat video khas bagi menjelaskan perkara ini, link dalam kotak description. Yang jelas, berdoa dengan bertawasul kepada amal soleh bukanlah dengan cara baca selawat yang seperti mana yang cuba dibela oleh para pembela selawat yang salah ini. Mungkin juga ada yang berhujah ini adalah doa kepada Allah dengan bertawasul kepada kemuliaan Rasulullah. Hujah ini dibantah bahawa cahaya dari segala cahaya, rahsia dari segala rahsia bukanlah ciri Rasulullah, bukanlah kemuliaan Rasulullah, dan bukanlah sesuatu yang disukai oleh Rasulullah. Ia tidak lain hanyalah alasan yang dibuat setelah mengetahui kritikan terhadap selawat Nurul Anwar ini. Ringkasnya, susun selawat dulu, apabila sudah kena kritik, barulah cari dalil dan hujah bagi membela selawat. Selain dari itu, berdoa kepada Allah dengan bertawasul kepada kemuliaan Rasulullah sesudah baginda wafat adalah sesuatu yang diperselisihkan oleh para ulama. Yang selamat tidak perlu berdoa dengan cara sedemikian, kerana kita boleh saja berdoa terus, berdoa langsung, berdoa direct kepada Allah Subhanahu Taala. Memang terdapat beberapa riwayat yang dijadikan dalil kebolehan berdoa kepada Allah dengan bertawasul kepada kemuliaan Rasulullah sesudah baginda wafat. Namun dalil-dalil itu telah saya jawab dan menerangkan kesalahannya dalam sebuah video lain. Sekali lagi, link dalam kotak description. Kembali kepada suasana kesusahan yang mungkin dihadapi oleh seseorang, solusinya ialah berdoa terus kepada Allah. Atau sejak dari awal hendaklah sentiasa berusaha menjadi orang yang bertakwa baik. Bertakwa kepada Allah baik ketika di khalayak ramai mahupun bersendirian. Penekanan diberi kepada bersendirian kerana ada orang yang bertakwa ketika di khalayak ramai, tetapi apabila berseorangan terbalik pula jadinya, sebab tak ada orang tengok ni, boleh aku buat apa aku nak buat. Padahal Allah SWT mengetahui apa yang dia buat. Dengan ketakwaan tersebutlah Allah akan mengeluarkan seseorang itu daripada segala kesukaran dan menjadikannya mudah semuanya. Semua urusannya menjadi mudah. Dalilnya adalah rangkap terakhir dari ayat kedua dan ayat keempat surah At-Talaq, surah yang ke-65. Ayuh kita baca.
Surah At-Talaq, surah yang ke-65, ayat kedua, rangkap yang terakhir. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah, dijadikan baginya mukhraja, jalan keluar. Jalan keluar daripada apa-apa kesukaran, kesusahan yang dihadapinya. Ini rangkap terakhir ayat kedua. Sementara rangkap terakhir ayat keempat pula, Allah SWT berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Bermaksud, dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah, dijadikan baginya daripada segala urusannya yusra, kemudahan. Jadi kata kunci di sini ialah bertakwa. Alright? Dan antara ciri orang yang bertakwa ini ialah dia meninggalkan bid'ah. Kadang-kadang seseorang tu bertakwanya bagus. Dia telah meninggalkan perjudian, dia meninggalkan arak, dia meninggalkan rasuah, dia meninggalkan perkataan-perkataan buruk. Tapi pada waktu yang sama dia masih membuat bid'ah. Padahal takwa dari sudut bahasa ialah membenteng diri. Dari sudut istilah syariat ialah membenteng diri daripada neraka Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Termasuk larangan Allah ialah dilarangnya kita daripada membuat bid'ah. Tetapi sebahagian orang dia masih melakukan bid'ah dan dia memuji pula bid'ah itu dengan pujian bid'ah hasanah. Jadi dia belum cukup mencapai tahap orang yang bertakwa kepada Allah. Baik, kita masuk ke rangkap kelima, iaitu Sayyidina wa Maulana Muhammadinil Mukhtar. Okey, gelaran Sayyidina dan Maulana Muhammad adalah dua pujian ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ini telah saya jelaskan dalam syarat ketiga dalam rangka menyusun lafaz selawat sendiri, iaitu lafaz selawat tersebut tidak mengandungi pujian melampaui batas ke atas Rasulullah kerana baginda tidak menyukainya dan ia membuka pintu ke arah mempertuhankan Rasulullah. Agak-agaknya gelaran Sayyidina dan Maulana ni, apakah ia termasuk pujian yang sederhana atau pujian yang melampau? Jawapannya diukur bukan dengan ukuran diri sendiri. I rasa okeylah, I rasa sederhana sajalah, tetapi diukur dengan ukuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada baginda menyukainya atau tidak. Ayuh kita rujuk hadis berikut yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, hadis nombor 12551 dengan sanad yang dinilai sahih oleh Syekh Syuaib Arnaud dan rakan-rakannya dalam semakan mereka ke atas musnad Ahmad, di mana Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, anna rajulan qala ya Muhammad ya Sayyidina wa ibna Sayyidina wa khairana wa ibnu khairana. Maaf, wa khairana wa ibna khairina. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas alaikum bitaqwakum la yastahwiyannakumus syaitan. Ana Muhammad bin Abdullah wa rasuluhu ma uhibbu. Okey, wallahi ma uhibbu an tarfa'uni fauqa manzilatillati anzalani la anzalanillah. Bermaksud, ada seorang lelaki, Anas bin Malik menerangkan, ada seorang lelaki yang datang lalu berkata, wahai Muhammad, wahai Sayyidina. Sayyidina ni boleh terjemah tuan kami lah kot. Wahai Sayyidina, dan sebaik-baik anak khairina, dan sebaik-baik anak yang terbaik di kalangan kami. Sebab Rasulullah SAW pun daripada Bani Hashim, Bani Quraisy yang dianggap mulia, dianggap kabilah yang utama ataupun ada kedudukan lah pada masa itu, ya. Wa khairana, dan yang terbaik dari kalangan kami. Wa ibna khairina, dan anak kepada kalangan yang terbaik. Sebab Bani Hashim apa semua tu memang pun yang terbaik. Jadi pujian ni sebenarnya macam sederhana je kan. Dan memanglah betul, Sayyidina memang pun Rasulullah adalah pemimpin umat Islam pada zaman baginda itu. Okey, khairana, yang terbaik dari kalangan kami. Memang yang terbaik pun, so pujian yang betul dan juga sederhana. Betul atau tidak? Tetapi mendengar yang sedemikian, Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, alaikum bitaqwakum, hendaklah kalian memerhatikan ataupun hendaklah kalian bertakwa. Okay? Alaikum bitaqwakum, ataupun aku memperingatkan kalian untuk kalian bertakwa. La yastahwiyannakumus syaitan, janganlah kamu diperdayakan, ditipu oleh syaitan.
Ana Muhammad bin Abdullah. Aku ini Muhammad bin Abdullah. Abdullah, yang ini hamba Allah. Dan wa rasuluhu, dan rasulnya. Wallahi, demi Allah, ma uhibbu, tidaklah aku sukai, antarfa'uni, aku ini diangkat, fauqa, lebih tinggi, manzilatil lati anzalani Allah. Okay, diangkat lebih tinggi daripada kedudukan yang telah pun Allah berikan kepadaku. Okey, hadis daripada Musnad Ahmad menunjukkan meskipun gelaran Sayyidina itu pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukainya. Okey, jadi perhatikan ya, bagaimana baginda tidak menyukainya meskipun sekadar gelaran Sayyidina. Baginda bersumpah dengan nama Allah, wallahi, dan memperingatkan kita untuk bertakwa kepada Allah. Justru di kalangan para pecinta sunnah, kami tidak memuji Rasulullah meskipun sekadar gelaran Sayyidina, kerana kami mengetahui Rasulullah tidak menyukainya. Yang Rasulullah suka ialah kita berselawat. Lalu kita berselawat ke atas baginda dengan selawat Ibrahimiyah tu. Tak payah tambah-tambah meskipun tambahan Sayyidina, kerana Rasulullah tidak menyukainya. Selain itu, satu poin penting yang perlu difikirkan, tanda seseorang itu menyayangi seseorang lain ialah meninggalkan apa yang tidak disukai oleh orang itu. Bukan pula melakukan apa yang disukai oleh dirinya sendiri, lalu beranggapan orang yang disayanginya itu juga turut menyukainya. Bermaksud kan? Atau dalam susu kata lain, if you love someone, you do what that person likes and you avoid what that person dislike. You don't do what you like and then you just expect that person to like it. Okey, apabila anda mencintai seseorang, anda buat apa yang disuka, anda tinggalkan apa yang dia tak suka. Itu cara kita membuktikan kasih sayang kita kepada seseorang. Bukan pula kita buat apa yang kita suka, apa yang kita anggap baik, apa yang kita anggap hasanah, kemudian beranggapan orang tu pun suka juga, padahal dia dah kata dia tak suka. Ini bukti bagaimana kita mencintai seseorang. Kebanyakan orang mendakwa diri mereka mencintai Rasulullah, tetapi sebenarnya mereka mencintai diri mereka sendiri. Mereka buat apa yang mereka rasa okey, apa yang mereka rasa bagus, apa yang mereka rasa hasanah. Tak kisah apa, sama ada Rasulullah suka atau tak suka, tak kisah. Yang penting mereka suka. Jadi mereka sebenarnya menyayangi diri sendiri, bukannya menyayangi Rasulullah, meskipun bibir mereka menyebut kami mencintai, kami menyayangi Rasulullah. Jadi bezakan ya. Okey, kita masuk ke rangkap yang ke-6, di mana disebut keluarganya yang suci. Okey, di manakah itu? Ini wa alihil athhar, ahli keluarga, ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang suci dan para sahabatnya yang mulia. Okey, macam mana rangkap ke-6 ni? Pada zahirnya nampak okey kan? Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, bagi sesiapa yang kenal hujah Syiah terhadap Ahlus Sunnah, mereka akan mengesan bau-bau Syiah daripadanya. Ini kerana Syiah telah menaikkan darjat Ahlul Bait Rasulullah SAW ke taraf suci, dan mereka berhujah dengan rangkap terakhir daripada ayat 33 surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 juga. Lihat rangkap yang terakhirnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Bermaksud, sesungguhnya Allah tidak lain bermaksud hendak menghilangkan dosa kamu wahai ahlul bait, dan hendak membersihkan kamu dengan sebersih-bersihnya. Okey, berdasarkan ayat ini, Syiah berhujah bahawa ahlul bait adalah suci lagi maksum. Saya tidak berhajat untuk menjawab penghujahan ini dalam video ini, kerana saya alhamdulillah telah pun membantahnya dalam buku saya yang khas dalam topik ini, berjudul Jawapan Ahlus Sunnah kepada Syiah Rafidah dalam Persoalan Khalifah. Rujuk buku yang kedua berjudul Jawapan Ahlus Sunnah kepada ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan hujah oleh Syiah dalam Persoalan Khalifah. Amboi, panjangnya tajuk buku. Okey, sebenarnya saya alhamdulillah ada menulis 4 siri buku dalam rangka menjawab hujah-hujah Syiah ke atas Ahlus Sunnah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, lazimnya di kalangan Ahlus Sunnah
apabila mereka menjawab Syiah, mereka hanya menerangkan kepelikan-kepelikan, keanehan-keanehan Syiah, seperti pukul badan sendiri sampai berdarah, seperti menunggu Imam Mahdi yang tak keluar-keluar, seperti ada Al-Quran sendiri ke apa ke. Padahal kalau kita mengkaji Syiah dan hujah-hujah mereka, kita akan dapati hujah mereka ke atas Ahlus Sunnah adalah hujah berdasarkan Quran yang kita sendiri pegang, berdasarkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunnah Tirmizi yang kita sama-sama pegang. Mereka membenarkan aliran mereka berdasarkan Al-Quran yang sama dengan kita, berdasarkan kitab-kitab hadis yang sama dengan kita. Jadi itu yang kita kena jawab. Jangan duk cerita benda-benda yang pelik yang dilakukan oleh mereka. Sebab di kalangan ahli sunnah ni pun ada benda yang pelik kan. Orang yang mandi safar, orang yang percaya kepada bintang dan bulan kan. Astrologi dengan astronomi pun tak boleh bezakan. Orang yang selak tirai, orang yang doa pada pokok. Kita pun ada benda yang pelik juga. Tetapi apakah hujah ilmiah oleh tokoh-tokohnya? Itu yang kita kena jawab. Jadi Alhamdulillah saya telah jawab dalam buku yang terdiri daripada 4 siri. Siri pertama tentang Syiah secara umum, sejarah mereka, dalil-dalil hujah-hujah mereka secara umum. Buku kedua ialah jawapan Ahlus Sunnah kepada ayat-ayat Al-Quran yang lazim dijadikan hujah oleh Syiah. Kalau kita jumpa Syiah, mereka berhujah dengan ayat Quran, mereka tak akan lepas daripada ayat-ayat tersebut. Buku ketiga, jawapan Ahlus Sunnah kepada hadis-hadis Rasulullah yang mereka jadikan hujah. Hadis Ghadir Qum, hadis Ali adalah kota ilmu kan. Kalau berhujah dengan Syiah, mereka tidak akan lepas daripada berhujah dengan hadis-hadis itu. Dan buku keempat pula tentang para sahabat, keutamaan mereka, kemuliaan mereka yang diiktiraf oleh Al-Quran dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ada di laman web saya. Boleh dibaca secara online ataupun e-book di hafizfirdaus.com. Edisi bercetak tak silap saya dah out of stock, out of print ya. Okey. Jadi kembali ke rangkap ke-6 daripada lafaz selawat Nurul Anwar ni, gelaran Ahlul Bait yang suci adalah sesuatu yang berasal daripada Syiah. Dan Syiah sama-sama diketahui bukanlah daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Okey, kita masuk rangkap ke-7 yang terakhir ya. Satu-satu kita semak. Okey, sudah pun yang terakhir. Iaitu disebut apa? Adada ni'amillahi wa ifdalihi. Sebanyak hitungan nikmat Allah dan kurnianya. Rangkap ke-7 dan terakhir ni macam mana? Okey ke? Atau kita bagi can lah. Takkan semua nak kata salah kan? Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Nikmat dan kurniaan Allah boleh dihitung ke? Tak boleh, sebab manusia memang tidak mampu menghitung segala nikmat dan kurniaan Allah. Ayo kita rujuk firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 18 surah An-Nahl, surah yang ke-16, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, okey, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Bermaksud, jika kamu menghitung nikmat Allah, nescaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya, atau nescaya kamu tidak dapat menghitung satu persatu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tak kena juga dengan ayat Quran. Sepatutnya yang betul dalam lafaz selawat itu ialah sebanyak nikmat dan kurniaan Allah yang tak terhitung. Itu kalau macam tu betul. Okey, sebanyak nikmat Allah dan kurniaan Allah yang tidak terhitung. Okey, sudah pun panjang video ini. Telah kita semak satu persatu rangkap selawat Nurul Anwar dan telah pun jelas terbukti bukan sekadar sembang-sembang kopi, bukan cerita sembang kari ke apa. Jelas terbukti bahawa ia menyalahi Al-Quran, As-Sunnah dan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Oleh itu, bagi sesiapa yang mengamalkannya, tinggalkanlah ia. Bagi sesiapa yang mengetahui orang lain, ahli keluarganya ke, saudara maranya ke, sahabatnya ke, yang mengamalkannya, nasihatikanlah dia untuk meninggalkannya. Ingat, sahabat yang sebenar ialah benda baik dia puji bagus, benda tak baik dia tegur. Kan, sebab kebanyakan sahabat, benda baik dia kata, oh kau ni handsome lah hari ni, wah kau ni hari ni kemas lah. Tapi benda yang salah diam, nanti aku tegur, hilang kawan, nanti aku tegur, dia tak kawan aku lagi dah. Okey, sahabat yang sebenar, benda baik dia kata baik,
benda salah, dia kata salah. Itu sahabat yang benar. Dan kalau kita ada sahabat macam tu, hendaklah kita menghargainya, appreciate him or her. Jangan pula, lepas ni aku tak kawan dia lah, dia dah jadi Wahabi dah pula. Okay? Bukan begitu ya. Susah kita nak cari sahabat seperti ni yang kalau kita buat benda betul, dia kata betul. Tapi kalau kita buat benda salah, dia buat diam je. Okay? Tak banyak orang yang mahu menegur. Bahkan kalau kita buat benda baik pun, dia tak nak puji juga. Dengki pula. Tak kot kan? Okay. Atas nota yang sama, sebagai langkah yang selamat, tinggal ajalah apa jua semua bentuk lafaz selawat susunan manusia. Tak kisahlah yang menyusun itu seorang wali Allah ke, ulama besar ke, atau sesiapa jua. Contohnya ada orang kata Imam Ibnul Qayyum, imam yang biasa dirujuk oleh orang-orang Salafi atau yang dikatakan juga sebagai Wahabi. Imam Ibnul Qayyum pun menyusun selawat sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, okay, kami Salafi memang biasa rujuk kepada Imam Ibn Qayyim. Akan tetapi tidaklah bermakna kami taksub kepadanya. Memang ada disusun selawat, tetapi bagi kami yang lebih utama, lebih baik, tetap selawat Ibrahimiyah. Justru kita dapati di karangan Salafiyah, jarang-jarang ditemui ada yang membaca selawat tersebut. Jadi kami tidak taksub. Okay, kalau kami kata tak baik, tak baik. Yang terbaik apa yang daripada Rasulullah, kami amalkannya, kami lakukannya, meskipun oleh ulama yang kami selalu nukil atau rujuk kepadanya ya. Okey, jadi ini satu perkara yang mungkin tak dapat dibezakan oleh para pencinta bid'ah. Bagi para pencinta bid'ah, apa yang dikatakan oleh tokoh ikutan mereka ikut je, buta ikut je. Tak boleh nilai betul ke salah. Berbeza dengan kami Salafiyah, memang seseorang tokoh tu kami selalu ikut. Tapi kalau berbeza dengan Al-Quran dan Sunnah, dan kami ada hujah kenapa ia berbeza, kami akan bukan meninggalkan keseluruhan tokoh tu, sekadar poin ataupun ajaran ataupun pendapat yang kami tidak setuju. Jadi, ya betul, Imam Ibn Qayyim wafat tahun 757 Hijrah, ada menyusun selawat sendiri, tapi kami tak membacanya. Kami tetap membaca selawat Ibrahimiyah yang diajar ataupun yang Rasulullah SAW terima wahyu tentangnya ya. Okey. Jadi ayo kita tinggalkan selawat susunan manusia, meskipun yang menyusun itu seorang wali Allah, seorang ulama besar, seorang tok guru, seorang tuan guru, seorang yang serbannya besar, seorang yang selendangnya kemah, kita tinggalkan. Sebab secara zahirnya lafaz selawat itu mungkin nampak okey, bahkan bagus. Tetapi jika disemak secara teliti, macam yang kita semak dalam video ini, hasilnya mungkin berbeza. Okay? Yang penting, bukan saya rasa okey, bukan I rasa okey selawat ni, tetapi okey atau tidak disemak dengan Al-Quran, As-Sunnah dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian perlu juga dipertimbangkan faktor orang awam yang mengamalkannya. Sebahagian ada yang benar-benar berkeyakinan selawat itulah yang membantu mereka, selawat itulah yang memenuhi hajat mereka. Okey? Jadi moga-moga ada manfaatnya di sebalik semakan selawat Nurul Anwar ni. Jadikanlah ia sebagai satu yang bukan khusus selawat Nurul Anwar saja, tetapi juga meluas kepada pelbagai selawat-selawat lain susunan manusia. Kita kena semak satu persatu secara teliti, dan kalau kita tak mampu, cukuplah dengan selawat yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sehingga sini saja dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.